Sabah dijangka terima bekalan vaksin dos tunggal CanSino esok. Butiran lanjut bersama Konstantin Pahlawan di studio Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Ya, Farhana Bila, sebanyak 180,000 dos vaksin COVID-19 keluaran CanSino dijangka tiba di Sabah pagi esok. Vaksin dos tunggal berkenaan akan diedar ke seluruh negeri secara berperingkat sebelum hujung bulan ini. Ketua Penolong Pengarah Kanan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Dr. Prabakaran Solomon Anak Lelaki dan Raj berkata, bekalan vaksin itu berupaya meningkatkan lagi kadar vaksinasi di negeri ini. Pencapaian sekarang di negeri Sabah sungguh memuaskan. Kita telah melebihi dari sasaran yang ditetapkan oleh CITF Persekutuan, iaitu untuk mencapai 45,000 suntikan dalam satu hari. Kita telah melebihi sasaran tersebut sehingga kita mencapai lebih dari 55,000. Dr. Prabakaran berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Baini secara maya di Kota Kinabalu. Walaupun kadar vaksinasi harian Sabah melebihi sasaran CITF kebangsaan, namun jumlah kumulatif dos vaksin di negeri ini masih yang terendah. Setakat semalam hanya 31.4% populasi dewasa di negeri ini lengkap 2 dos vaksin COVID-19, manakala 53.3% lagi sudah menerima dos pertama. Sementara itu, Pusat Pemberian Vaksin PPV Persatuan Kebudayaan Kadasan Dusun KDCA Penampang akan memberikan suntikan vaksin COVID-19 secara terus sepenuhnya bermula esok. Keutamaan akan diberikan kepada warga emas, golongan kurang upaya, OKU dan remaja yang terlepas janji temu masing-masing. Tinjauan RTM di PPV Dewan KDCA ini mendapati PPV ini masih menerima pengunjung yang hadir mengikut janji temu yang ditetapkan. Dia punya servis okey juga, dia punya worker very friendly. But I wish they give more info lah, sikit tentang the vaccine lah. Untuk cegah daripada COVID-19, elakkan daripada family semua, anak-anak sudah. Dari luar, sekejap saja kita ambil nombor, lepas tu kita kena panggil dalam lah. Sekejap je lah. Proses dia sekejap je. Ya, dia baik untuk dari segi tubuh badan, imun badan manusia. Dan ada sedikit kebebasan untuk keluar lah, bukan ambil kesempatan untuk bebas 100% lah, tidak. Tapi sekurang-kurangnya ada tapis dari virus lah. Masam bagus sikit lah, tapi karena jarum tadi kan masam biasa saja. Tiada yang masam kesakitan. PPV KDCA yang dibuka setiap hari bermula 8 pagi hingga 5.30 petang, menyediakan 1,400 dos vaksin sehari. Kawasan khas Pantai Timur Sabah Eskom berjaya menahan 13 pendatang asing tanpa izin parti dipercayai cuba menyeludup masuk ke Tawau malam tadi. Kesemua parti tersebut diserahkan Pasukan Keselamatan Kampung Batu Payung terdiri Komuniti Rukun Tetangga KRT dan Jabatan Sukarelawan Rela. Komander Eskom DCP Datuk Ahmad Fuad Osman dalam satu kenyataan berkata Pasukan Keselamatan Batu Payung menahan parti ini ketika cuba menaiki 2 kenderaan selepas mendarat di Pantai Batu 12, Jalan Kampung Tinagat sebelum diserahkan kepada Eskom. Hasil siasatan lanjut mendapati kesemua mereka mengaku baru tiba dari Sungai Nyamuk, Indonesia melalui laluan tidak sah menggunakan sebuah bot. Turut ditahan 2 tekong darat warga tempatan berumur 28 tahun bersama 2 kenderaan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kesemua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 55 dalam kurungan E dan Seksyen 6 dalam kurungan 1C Akta Imigresen. Pendekatan keluarga Malaysia yang dikemukakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu dihayati semua khususnya para pemimpin. Ini kerana konsep berkenaan akan membawa ikatan kebersamaan antara pemimpin tanpa mengira fahaman dan latar belakang dalam mendepani pelbagai cabaran terutama isu penularan dan kesan pandemik COVID-19.
Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Aziza Muhammad Dun berkata konsep keluarga Malaysia membuka ruang inklusif, bertepatan dan mampu membawa impak signifikan dalam usaha yang dilaksana untuk membendung penularan pandemik. Kita patutnya mengamalkan konsep satu keluarga dalam Malaysia ni. Hormati kepelbagaian kita, terimanya sebagai sesuatu yang mesti exist forever lah. Datuk Aziza berkata demikian kepada pemberita selepas penyerahan bantuan program MARA Bantu Usahawan Inisiatif Tambahan Pemulih di Kota Kinabalu. Katanya dalam keadaan sekarang, pemimpin dan rakyat tidak seharusnya membuat perbandingan yang boleh mencetuskan kecaman, sebaliknya berganding bahu untuk melengkapi kekurangan. Komitmen memperkasa dan memulihkan semula sektor pelancongan mesra Islam yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dimantapkan menerusi perjanjian persefahaman antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Islamic Tourism Centre ITC. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara JAKIM dan ITC berlangsung secara maya pagi tadi. JAKIM diwakili Ketua Pengarahnya Datuk Abdul Aziz Jusoh, manakala ITC pula diwakil Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan dan Pengarah IPDAS Muhammad Zamri Muhammad Sapik. Majlis disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Negara Datuk Dr. Nur Zari Hamad. Datuk Dr. Nur Zari Hamad dalam ucapan berkata, MOU ini akan menjadi pemangkin untuk memulihkan semula sektor pelancongan sekaligus memperkukuh pendapatan negara melalui sektor berkenaan. Apa yang sedang diusahakan antara ITC dan JAKIM ini adalah merupakan satu usaha untuk melahirkan lebih ramai lagi mereka-mereka yang pakar dalam bidang pelancongan ini dan seterusnya akan berjaya mengangkat pelancongan Islam ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Katanya MOU ini merupakan kerjasama rasmi dalam pembangunan modul diploma pelancongan Islam dan juga program serta aktiviti pelancongan yang mematuhi syariah di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS. Ia sekaligus menjadi pelengkap usaha IPDAS untuk membangun dan melahirkan modal insan berkebolehan dalam sektor pelancongan mesra Islam. Anak bongsu kepada bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman dan Puan Sri Farida Tusin, Muhammad Haisam, meninggal dunia pagi tadi. Muhammad Haisam meninggalkan isteri Fiti Hana dan seorang anak perempuan. Menurut kenyataan Pejabatan Sri Musa, Allahyarham yang berusia 34 tahun meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu. Terdahulu pemergian Allahyarham tersebar di media sosial berdasarkan ucapan takziah beberapa pihak kepada Tan Sri Musa dan abang Allahyarham Yamani Hafiz yang merupakan ahli Parlimen Sipitang. Allahyarham Hasham merupakan menantu kepada Adun Kawang, Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar yang juga pengerusi Yayasan Sabah. Sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Terus ikuti berita wilayah dengan pelbagai perkembangan semasa. Kembali bersama Farhan Nabila. Silakan.